Tertuduh didakwa menerima wang RM1,400 melalui transaksi pindahan wang secara dalam talian. Mengikut pertuduhan, kesemua tertuduh yang bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Jempol dengan niat bersama didakwa menerima suapan RM10,000 daripada suspek. Tertuduh didakwa menerima suapan wang berjumlah RM400 sebanyak 22 kali transaksi dan RM800 sekali transaksi ke akaun banknya daripada seorang kontraktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Dalam hidup kita yang penting pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Saya bersama dengan Duke, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dalam kehidupan kita tu, yalah, kita nak hidup ni sampai masa ni kita mati. Ya. Tapi bila kita hidup daripada bayi, lepas tu kita remaja, budak-budak, remaja, lepas tu kita kahwin, tanggungjawab, kita ada anak-anak semua. Macam mana kita nak cari rezeki yang halal tu? Sedangkan kalau persekitaran kita tu kadang-kadang ada benda-benda yang mencabar gitu. Ya. Dia rezeki bukan setakat wang. Wang tu kertas je. Tapi bila dia dijadikan duit, berharga pula kertas tu. Cuba wang kertas jadi tisu. Tak ada siapa nak ambil dia. Habis-habis buang. Tapi pasal dia duit, koyak-koyak pun ambil. Sebab tu orang nampak duit itu sebagai rezeki. Sedangkan rezeki ni sangat luas. Ketenangan rezeki, kebahagiaan rezeki, anak-anak rezeki, isteri pun rezeki, ilmu tu pun rezeki. Tetapi bagaimana kita nak menjadikan rezeki kita itu diberkati oleh Allah, termasuklah rezeki wang. Kenapa dia penting? Sebab dia jadi darah daging. Macam bahagia, rezeki bahagia, dia tak jadi darah daging. Rezeki anak, kan? Kita tak makan anak tu, dia tak jadi darah kita. Dengan wang tu kita beli benda. Rezeki harta benda ni dan dia masuk dalam perut, dia jadi darah kita, dia jadi daging kita. Nabi sebut kullul lahmin nabata min sukhtin fannar aulabi. Setiap daging, setiap darah yang dijadi tertumbuh daripada benda haram, nerakalah yang layak untuk dia. Sebab itu setiap satu sen yang kita masukkan dalam perut, walaupun kita tak makan sen tu, setiap satu sen yang kita belanjakan untuk membeli makanan kita, berhati-hati. Kalau silap makan, neraka. Di antara rezeki-rezeki yang tidak halal ni macam rasuah tu kira tak halal lah. Rasuah tu bahasa Arab. Ar-rashi wal murtashi. Yang bagi rasuah, yang terima rasuah dalam neraka. Contohnya saya menyaga lah Tok kan. Saya menyaga. Lepas tu kalau saya nak dapat job daripada mana-mana tu, kadang-kadang kena ulur sikit tu. Ada benda yang misalnya kita terpaksa bagi. Kalau tidak, nyawa kita terlepas, nyawa kita hilang. Kita terpaksa bagi. Kalau tidak, kita akan mati. Kalau tidak, pada masa itu bagilah. Kita jadi susah. Macam saya hari itu stranded dekat satu airport di luar negara. Saya tak boleh nak balik. Saya ada boarding pass, tapi saya tak boleh masuk dalam kawasan airport. Saya tak boleh. Ini sekat-sekat lelah dia minta. Dia mari. Dia mari. Saya kata dia cakap Arab lah. Mari minta duit. Kalau aku tak bagi dekat dia, aku tak boleh balik kan. Dia bawa saya sampai masuk dalam tandas. Rupanya bila masuk dalam tandas, dia minta. Kalau you nak terbang, you bagi duit. Kalau saya tak bagi duit, agak-agak boleh tak terbang. Jadi sebab itu kadang-kadang kita terpaksa. Tetapi berbeza dengan memang dah jadi habit kita, dah menjadi kebiasaan kita untuk hulur. Yang tu yang kita kena jaga-jaga. Kalau aku tak hulur, projek tak dapat. Takkan dia je, saya pun tolong juga. Saya yang bawa surat dia Encik. Takkan Encik tak bagi saya sikit. Surat ni saya sampai kepada Encik. Dah postman pun kena bagi juga. Jadi dia merebak. Macam saya tadi, kes saya tadi nak menyelamatkan penerbangan saya. Barang saya dah masuk dalam perut kapal terbang, saya tak boleh terbang lagi. Dia cas saya menyeluduk orang. Sudah. Dia tengok dalam skrin tu, dia tengok muka saya, tengok skrin. Tengok muka saya, tengok skrin. Buat hair pula. Jadi saya duduk di airport tu hampir 18 jam. Benar barang aku dah terbang. Aku tak terbang-terbang lagi. Aku nak pergi mana ni? Duduk dalam kawasan ni pula. Nak pergi ke mana? Jadi saya masa tu saya terbang seorang. Tak siapa aku nak mengadu. Aku duduk sini, dia bertahan. Jadi itu kita lihat keadaan yang terpaksa. Kalau macam mana pula orang yang ada kedudukan tu? Saya ni kedudukan saya ada kan. Saya boleh meluluskan banyak projek. Kadang-kadang dia telefon je. Bagilah kat dia. Itu pun boleh dicas sebagai rasuah. Saya membantu.
Mantu pun kena, saudara ke, mara ke. Bila kita membuat sesuatu tanpa melalui prosedur, tanpa melalui jalan dia, boleh melangkah pula. Itu nak panggil apa? Tapi saya dengan niat membantu. Orang lain pun nak kena bantu juga. Yang berletak projek ni 10 orang. Yang kau bantu seorang buat apa? 9 lagi macam mana? Biarlah 10-10 tu melalui tender yang telah ditetapkan. Yang paling layak kau bagi. Bila kita melangkau yang 9 tadi, itu bagilah dekat dia. Okey, baik. Mana kita dah menafikan yang 9 tadi. Bila itulah nama dia rasuah. Kau gunakan kedudukan. Rasuah sebagai kedudukan. Rasuah ni tak masuk syurga ke tu? Dan Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Yang bagi rasuah, yang terima rasuah, neraka tempat dia. Ada ustaz tu kata ada orang yang makan rasuah, bagi rasuah, pergi buat haji tiap tahun. Allah. Itu penyucian itu kononnya. Buat jahat kat Malaysia, nak ke mana ni? Mekah, minta ampun. Oi, minta ampun kat Malaysia boleh, di Hulu Langat boleh minta ampun, pun salah. Selagi mana benda yang haram tu tak dikembalikan kepada tuan dia. Saya curi duit Datuk Rosyam. Ada 100 dalam poket. Ya Allah, ampunkanlah aku mencuri duit Rosyam. Adakah halal 100 ni? Taklah. Tak, kena pulangkan balik. Baru minta ampun. Mintalah, ya Allah, aku silap, aku dah pulang kat dia, ya Allah. Baru minta maaf dengan Cik Rosyam. Kalau macam sekarang ni, rezeki yang kita dapat duduk dalam satu tempat yang berpangkat besar lah contohnya tu kan, ataupun di mana institusi swasta ataupun kerajaan, itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita sampai ke tahap itu. Tetapi boleh tak kita gunakan kepentingan, kekuatan yang kita ada tu untuk letakkan kita punya nama ni sebagai satu sumber pendapatan kita? Ya, kadang-kadang kalau kita di luar daripada kepentingan masyarakat umum, maka tak salah kita menggunakan nama kita. Tapi kalau kita pada benda masyarakat umum tu, kita macam satu nama besar, Datuk Rosyam Noh. Keluarkan satu produk, okey, Datuk, saya nak minta Datuk review produk ni. Datuk tolong cakap, produk ni bagus. Padahal produk ni tak bagus. Tapi kerana Datuk Rosyam yang review, reaction dan sebagainya, takkan Datuk Rosyam menipu. Tengok Ustaz Kazim pula review, takkan Tok Lebay menipu. Makna saya dah menggunakan kedudukan saya. Kalau benda tu tak betul, tak bagus, cakap tak bagus. Kadang-kadang kuasa ini menjadikan orang bawahan terpaksa dengar cakap dia sebab dia ada kuasa. Buat yang ni, ambil projek ni, ambil tender yang ni. Jadi saya terpaksa membuatnya benda itu sebab atas kedudukan kapasiti kau. Abi yang bawah ni salah. Abi jadi pak turut. Kalau aku tak turut, aku kena buang kerja. Aku kena tukar masuk dalam dia kena percayalah rezeki Allah. Kenapa? Berhenti je lah kerja. Itu masalah dia. Masalah kita sekarang beranggapan bahawa ini sajalah rezeki aku. Tapi ramai yang saya jumpa yang berhenti. Dia kata, Ustaz, saya tak sanggup lagi bersubahat. Ada? Ada banyak. Saya yakin rezeki daripada Allah. Saya tak nak lagi terlibat dengan rasuah apa semua. Habis kalau orang yang bersubahat tu, kalau dia bertobat macam mana tu? Kalau dia tak ambil, tak apa rasuah tu. Yang penting dia tak makan rasuah tu. Dia terpaksa buat sebab arahan. Nak buat macam mana? Tapi kalau kita ambil benda rasuah, kita makan benda rasuah, carilah jalan untuk ganti balik, bayar balik, pulangkan balik. Tu, kalau kita dapat duit rasuah. Kalau 100, engkau ingat apa? 100 nak rasuah aku. Tapi kalau 10,000, dosa dia sama ke tak sama? Sama je. Habis dia ambil banyak, takkan sama tu? Dosa tetap sama. Tak, dia ambil, katalah dia ambil tak, dosa tu tetap dosa sama, dua-dua dapat dosa. Jumlah macam kita lah. Apa Ustaz, saya baru curi ayam, Datuk Rosyam curi kambing. Mencuri tetap mencuri. Rasuah tetap rasuah. Cuma kadar itu hanya Allah sajalah yang menentukan. Kita tak tahu kadar dosa, mana kita tahu kan. Tapi dosa tetap berdosa. Bagaimana kita melalui kehidupan kita, dunia dan akhirat. Apa yang harus kita letakkan dalam tubuh badan kita, dalam tubuh badan anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimana untuk kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap rezeki yang harus masuk ke dalam poket kita ataupun masuk dalam kantong kita, mestilahnya halal. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Thank you Ustaz.